ni pun tak apa. Yang penting life must go on. Bila rakyat dah jadi fasik, bila rakyat selalu buat dosa, bila rakyat selalu tinggal benda-benda yang wajib, inilah yang jadi senang. Nak perintah apa pun, nak perintah tu ke nak perintah ni, dia tak jadi ancaman korang. Faham ke tak faham ni? Tak dalam mana lagi tu. Tapi hak CP-CP ni pun harap faham lah. Okey, Freemason tak tahu ke mana lagi. Boleh pergi lagi? Ke nak berhenti dah? Nak, tu asas baru. Okey, macam ni lah. Freemason pada asalnya, kalau nak kira lah, gambaran ahli sejarah bagi ritual hak sebenar berlaku ni dalam bentuk pembinaan tempat-tempat ritual berlaku pada zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman kan zaman core, kita kata. Lebih pada core lah, hardcore. Zaman ahli-ahli sihir, ahli-ahli tenung, magician zaman tu. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam buat satu akta, dia tangkap semua ahli-ahli sihir, semua orang-orang magic, semua yang black wish ni. Kemudian kitab-kitab amalan-amalan itu dirampas. Bila dirampas, dia letak di mana? Dia letak di bawah kuil Sulaiman. Inilah dipanggil haikal Sulaiman oleh orang-orang Yahudi. Sekarang hari ini bila kita tengok di mana betul-betul letak haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman lah ni, tempat dia hak betul-betul dekat dengan kubah sakhrah tu. Kubah sakhrah ialah kubah yang warna gold tu. Orang panggil kubah Saidina Umar tu. Masjid Saidina Umar lain. Tu kubah sakhrah. Kalau orang kata tunjuk Masjidil Aqsa, orang tak tunjuk Masjidil Aqsa sebenar, orang tunjuk kubah tu. Itulah kubah sakhrah. Dikatakan di situlah adanya kuil Sulaiman dulu. Wallahu alam lah hak sebenar. Itulah dakwaan mereka. Sebab hari ni tiap-tiap hari mereka duk korek, duk gali, duk buat terowong bawah Masjidil Aqsa tu. Tapi sebenarnya tujuan dia nak meruntuhkan tapak yang lama ni, nak bangunkan haikal Sulaiman, the King of Solomon Temple, buat kali yang kedua. Untuk menunggu raja akhir zaman mereka memerintah dunia daripada bumi Israel, iaitu Dajjal. Mereka nak lantik Dajjal jadi penguasa dunia. Sekarang bibit-bibit bunga api itu sudah ada. Sudah ada dah. Mereka mula nak mengalihkan pusat pemerintahan mereka ke arah bumi Israel. Nampak tak? Nampak tak? Yang penting apa? Yang penting penyelamat sebenar yang di sisi mereka sudah mati dulu, yang disalib mereka itu akan turun kembali. Nabi Isa menerusi hadis-hadis akan turun di mana? Syria. Akan turun di Syria. Di satu tempat, iaitu Masjid Bermenara Putih. Masjid itu kat mana? Syria lah, di daerah Damsyik, Dimash. Masjid Bani Umayyah. Di situ kan ada 3 menara. Satu menara dikatakan tempat Nabi Isa turun, yang kedua menara pengantin, yang ketiga menara Queen Bay. Jadi itulah yang dikatakan tempat yang bakal diturun oleh Nabi Isa alaihi salam. Bahkan dalam sejarah tapak masjid tu berkali-kali dalam sejarah, kemungkinan ada 3 kali pernah berlaku kebakaran dan pengeboman. Yang pertama tahun 1069, yang kedua tahun 1401, yang ketiga tahun 1893. Siapa yang buat kerja ni? Siapa yang buat kerja ni? Orang-orang Yahudi. Yahudi pi bakar, Yahudi pi bom. Nak suruh apa? Nak suruh runtuh menara tu.
Kalau menara tu tak runtuh, Nabi Isa akan turun. Kalau menara tu runtuh, Nabi Isa tak boleh turun. Dia percaya pula Nabi Isa, padahal dia ingat mati dah. Tapi dia tahu dia berbohong. Dia tahu dia menipu. Dia pun baca Quran. Mereka tahu wahyu Allah itu benar. Dan percubaan bodoh dia meruntuhkan menara tu. Konon-kononnya kalau menara tu dah roboh, menara tu dah patah, Nabi Isa tak boleh turun. Tapi yang jadi kita nak ketawa, yang bagi balik sumbangan dan duit untuk membangunkan menara tu siapa? Orang Kristian. Orang Kristian nak suruh Nabi Isa turun. Hak tu bakat, hak tu bom, hak tu bagi duit, hak tu bakat, tu bom. Kita duk relax je. Di sinilah dikatakan riwayat adanya apa? Bawah tu. Bawah kubah tu ada kepala. Ada kepala siapa bawah kubah tu? Tak pernah baca sejarah masjid ni. Ada kepala siapa? Ada kepala siapa bawah tu? Kalau ikut Maulana Syekh Imran Nazar Hussein, dia kata bawah kepala tu ada kepala Nabi apa? Pak sepupu dia Nabi apa? Pak sepupu dia. Pak sepupu Nabi Isa Nabi apa? Bapa sepupu Nabi Isa Nabi tok saudara dia Nabi Zakaria kan. Lepas tu anak Nabi Zakaria anak Nabi Zakaria. Sebelum Nabi Isa Nabi apa? Yahya lah. Nabi Yahya dengan Nabi Isa beza 3 bulan saja umur. Nabi Yahya lahir dulu, 3 bulan kemudian lahir Nabi Isa. Baik, Nabi Yahya ada riwayat demikian, tapi wallahu alam lah betul-betul ke ada. Sebab sejarah tempat ni cukup panjang. Dia start pada zaman 2000 sebelum Masihi. Zaman Assyrian Empire, zaman orang-orang Aram lagi. Lepas tu masuk zaman awal Masihi, mari pula geng-geng Rom tu. Geng-geng Rom mari jarah kawasan ni. Ni dipanggil Rom Timur. Kita panggil Byzantium Timur, Byzantium Timur. Dia ada Rom Barat. Rom Barat pusat dia Vatikan, Itali. Rom Timur pusat dia di Konstantinopel. Jadi hak duduk bahagian Raja Herodes Nabi Isa ni, Vatikan punya ke Byzantium Timur punya? Hak bahagian timur. Wakil dia masa tu di Palestin, Raja Herodes. Jadi dah masuk kumpulan tu, ada kuil dulu tu, kuil Temonos. Tapak masjid tu kuil Temonos. Dalam tu ada Tuhan Jupiter, Tuhan orang-orang Yunani. Sebab Rom ni sebelum dia masuk Islam, dia terkait dengan agama Hellenistik. Agama hak percaya banyak deh, orang Yunani Greek, dia percaya banyak deh dewa. Dia masih bawa lagi sistem Hellenistik dia, kemudian bergabung dengan Kristian ni. Lepas tu dipanggil agama pagan Rom kuno. Agama Kristian ni ada cipisan-cipisan Hellenistik tadi. Lepas pada tu barulah masuk Kristian pada awal abad keempat tu, barulah nak buat gereja. Tapak tu nak buat gereja. Asal nak letak nama lain, kemudian diletak nama gereja John the Baptist. John tu siapa? Yahya Islam. Bahasa Inggeris sebut apa? John lah. Yahya tu John lah. Tapi bukan merujuk kepada Injil John tu. Tu Yahya juga, Yahya lain. Kan Kristian dia percaya 4 Injil kan. Injil John, Injil Mark, Injil Luke, Injil Matthew tu lain, tu John lain. Ni nak John the Baptist, Nabi Yahya si pembaptis. Tapi waktu nak buat gereja tu lah, mereka jumpa korek-korek nak buat teras bagi tiang tu, mereka jumpa satu kepala dan mereka dakwa kepala tu milik Nabi Allah Yahya. Tu di Syria, tu di Dimash. Herodes duduk mana? Herodes duduk di Syria lah dulu. Hak asal jadi nak cerita kata kepala tu kepala Nabi Yahya, kan zaman Raja Herodes tu, dia ada anak saudara nama Herodia Antipas.
Herodia Antipas. Walaupun PAS tak ada lagi masa tu, ada dah orang Antipas. Nama je kebetulan. Jadi pak saudara dengan anak saudara ikut hukum Taurat sekalipun boleh tak kahwin? Tak boleh. Tapi bapa saudara berkenan juga dengan anak saudara. Bila benda ni sampai pada pengetahuan Nabi Yahya, dia keluar fatwa tak boleh sama sekali, hukum dia haram, tak boleh berkahwin seorang bapa saudara dengan anak saudara. Dengar fatwa ni, marah dekat Nabi Yahya. Lalu bila tiba hari birthday dia tanya perempuan ni, anak saudara dia, hak dia nak kahwin, apa permintaan yang kamu nak? Pasti aku tunaikan. Dia kata, aku nak kepala dan darah Yahya. Ni version Taurat dengan Bible punya. Pi penggal kepala Nabi Yahya. Waktu dia tengah semayang, bapak dia ada sebelah, Nabi Zakaria ada sebelah. Waktu tu dalam keadaan rukuk, dia pi penggal kepala Nabi Yahya. Tapi dia tak buat apa-apa dekat Nabi Zakaria. Ambil kepala Nabi Yahya, bawa kepada tu. Lepas tu cerita berhenti setakat tu. Jadi itulah kata kepala tu kepala milik Nabi Yahya, wallahu alam. Jadi buatlah gereja tu nak letak nama lain. Bila jumpa kepala tu jadi gereja John the Baptist. Masuk tahun 563 Masihi baru Islam masuk. 653 baru Islam masuk. Zaman siapa? Perluasan empire zaman siapa? Abu Bakar ke Umar? Zaman Umar. Masa inilah 5 pahlawan Islam masa tu kepung semua pintu utama. Zaman tu ada siapa? Ada Khalid bin Al-Walid, ada Syurahbil bin Hasanah, ada Amru bin Al-As, ada adik kepada Muawiyah, Yazid bin Abi Sufyan, ada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Semua masuk tu kok Babu Syarki, ada masuk ke Orchard Gate, ada masuk ke Watertrust Gate, ada masuk Batsmall Gate. Dia ada 7 pintu. Akhirnya kalah Kristian, naik Islam. Bila Islam naik, mereka nak bina apa? Nak bina masjid. Jadi binalah masjid di sebelah gereja hak ada tu. Hampir 70 tahun gereja sebelah, masjid sebelah. Hanya selang satu dinding. Contoh kalau masjid kita belakang ni gereja. Sak-sak Allahu Akbar, sak-sak ketong-ketang bunyi loceng. Akhir sekali Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ambil peranan. Dia kata, kami orang Islam nak semua tanah ni, kami nak buat masjid. Kamu akan diberi satu tempat di kawasan Babut Toma, pintu Thomas. Buatlah, nak buat gereja besar mana, buat di situ. Jadi mereka bersetuju, mereka buat gereja di Babut Toma dan bagi ni kat orang Islam. Bila kat orang Islam, automatik benda tu dah ada kat situ. Jadi sekarang ni kepala tu duduk bawah kubah tu. Ada setengah orang kata kepala tu milik cucu Nabi. Siapa yang terkorban dalam peristiwa Karbala? Husain. Kita boleh juga ambil riwayat tu, kata tu kepala Husain, bukan kepala Nabi Yahya. Tapi bila kita pergi ke Mesir, tepi Masjid Al-Azhar, lintah jalan tu Masjid Saidina Husain. Juga dikatakan di masjid tu ada kepala Saidina Husain. Lah ni berapa kepala ada? Masjid tu pun nama Saidina Husain sebab dikatakan riwayat ada kepala Husain duduk situ. Lepas tu hak tu pun kata kepala Husain. Jadi kita pun tak tahu hak betul. Ni antara riwayat-riwayat yang sampai pada kita. Tapi kebenaran tu tak jelas pada kita. Apapun biarlah dia siapa sekalipun, tapi yang jadi kepelikan pada kita, sebelum ini hampir setiap pos yang dilantik oleh Vatikan akan menziarahi masjid ini dan minta untuk tengok kepala tu. Tak rasa pelik? Pop datang nak tengok Husain ke, agak-agak nak tengok siapa? Kalau atas dasar dia pop lah, yang berteraskan agama Kristian, sanggup datang masuk dalam masjid ni, akan pi bawah kubah nak tengok kepala tu. Agak-agak demi Husain atau demi John the Baptist. Sekarang nampak pada kita seolah-olah waktu mereka berdua hidup dulu, siapa yang memperkenalkan Nabi Isa kepada Bani Israel? Nabi Yahya lah kan. Inilah pengganti. Kalau aku dah meninggal, kalau aku dah wafat, inilah yang orang akan memimpin kamu Bani Israel, Isa alaihissalam.
Dia yang memperkenalkan Nabi Isa seolah-olah benda ini akan kembali berulang bila dia turun melalui menara putih tadi. Kalaulah benar dia kepala yang sama, individu yang sama juga, seolah-olah memberi pengesahan yang turun ini benar-benar Nabi Isa yang sebenar. Bukan Nabi Isa celuk, bukan Nabi Isa yang saja-saja nak jadi. Ramai tak sekarang ni? Sebelum Nabi Isa turun, ramai tak nak mengaku jadi Nabi Isa? Oh, ramai. Nak mengaku Imam Mahdi, ramai. Ada seorang tu Nabi Isa pun dia, Jesus Christ pun dia, Raja Kedah pun dia, Langkah Suka pun dia. Semua dia ada. Bubuh di pelik kereta. JPJ lepas ke tak lepas, wallahu alam lah. Tapi semua dia nak mengaku ni. Tak sekurang-kurang kalau kita nak dakwa, kita nak claim kita Nabi Isa, contoh, saya lah Nabi Isa. Sekurang-kurang orang nak tengok mukjizat dia. Antara mukjizat Nabi Isa boleh periduk orang mati. Ustaz nak mengaku Nabi Isa pun cuba periduk lah. Malah periduk orang pun, ayam hak baru kena langgak kat kereta tu, cuba periduk balik. Boleh menyembuhkan penyakit buta. Boleh menyembuhkan penyakit sopak. Boleh create, orang panggil apa, tanah tu, dia buat prototype burung, dia tiup hembus, burung tu hidup. Sekurang-kurang boleh buat. Kalau kita nak dakwa, benda tu kita tak boleh buat, tak payah mengakulah. Tapi yang jadi Dajjal tu, dia nak mengaku, dia boleh buat ke tak boleh buat? Allah bagi izin dia ada ilmu, Allah bagi izin dia ada kemahiran, ada kepakaran, ada teknologi. Dan dia akan menipu orang. Bahkan dalam hadis disebut, bila mendatangi kubur-kubur, kalau aku mampu menghidupkan kembali bapa dan ibu kamu, kamu nak mengaku dah aku ni Tuhan. Hadis sebut. Kalau aku boleh periduk, maksudnya dia berani nak periduk. Sebenarnya yang masuk dalam tubuh tu siapa? Setan lah. Setan yang masuk dalam tubuh tu yang jadi hidup. Tak tahu Freemason ke mana ni tak? Bukan nak pelari daripada Freemason, nak suruh faham asas dulu. Nak suruh faham asas, Kabalah itulah yang masih berterusan sampai hari ini. Asas-asas ni nak bina, buka dalam Bible King and the Chronicles. King and the Chronicles tu ada watak cerita Nabi Sulaiman, ada watak Raja Hiram, Raja Tyre, yang supply barang-barang untuk buat haikal Sulaiman dulu, terutama kayu kayan. Lepas tu Adoniram. Adoniram ni juga watak penting yang berhubung kait dengan haikal Sulaiman dan pengasas Freemason. Bukan pengasas abad ke-18, asas-asas ritual hak duk buat zaman kuil Sulaiman tu ada keterlibatan dengan nama Adoniram ni. Bukan Haldiram. Tahu Haldiram tu siapa? Haldiram tu watak Johnny Lever dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Tu Haldiram kan? Johnny Lever kenal ke tak? Watak pelawak tu. Okey. Baik, tiga watak ni adalah yang menjadi asas kepada latar belakang pada zaman pemerintahan Nabi Sulaiman, berpandukan watak-watak dan karakter King and Chronicles tadi. Baik, kembali kalau kita tengok, permulaannya nak jadi asas ni ialah bermula pada Knight Templar. Tahu Knight Templar? Order Knight Templar, perang salib. Perang salib. Bermula perang salib tu, siapa pengasas perang salib? King dia, raja dia, pengasas dia ialah seorang padri yang dipanggil Paus Urban atau Paus Urbanus II. Dialah mencadangkan perang salib ni. Jadi perang salib ni sebenar tak ada dah cintakan kedamaian, tapi dia lebih kepada materialisme. Sebab zaman tu ialah zaman Eropah, zaman Dark Age. Apa Dark Age? Zaman zaman kegelapan. Tapi dia duk tengok kekayaan, kemewahan, kemakmuran belah mana? Belah timur kan? Di belah timur. Jadi mereka datang nak jajah, nak rebut balik hasil mahsul tadi, dan yang penting nak dapatkan bumi Palestin yang di dalamnya ada Jerusalem, iaitu Haikal Sulaiman tu. Jadi dia mengetuai satu konsili ataupun panggil persidangan Claremont. Jadi bermulalah tahun tu tahun 1095.
1095 Masihi. Jadi atas bantuan daripada raja-raja, pangeran-pangeran, bangsawan-bangsawan, tentera-tentera dan rakyat jelata, akhirnya jumlah yang besar dapat dikumpulkan untuk jadi tentera, untuk mengemudi the Crusaders ni. Tentera-tentera salib tadi. Jadi sepanjang perjalanan ni, nak sampai 1095 sampai 1099 baru sampai Jerusalem, 4 tahun tengah jalan ni, mereka banyak bantai orang-orang Islam. Mereka bunuh juga sebahagian besar orang-orang Yahudi. Bahkan mereka sanggup belah perut-perut mereka sebab mereka nak emas, permata. Mereka bimbang orang-orang yang belum mereka sampai tempat dia ni menyembunyikan emas dan permata tu secara telan, takut orang rampas. Jadi dia telan. Mereka sanggup belah perut-perut nak tengok, nak cek ada emas ke tak, ada batu ke tak, ada permata ke tak. Tapi bila belah, confirm tak ada kan? Confirm tak ada. Permata tak ada, emas tak ada, batu tu ada lah kot. Baik, kita kembali. Bila ini berlaku, 1099 baru sampai Jerusalem. Kepung pula 5 minggu. 5 minggu kepung, akhirnya minggu yang kelima mereka berjaya pecah masuk. Dan inilah berlaku peristiwa paling sadis, paling menyayat hati dalam sejarah. Bahkan ini pernah diutarakan oleh salah seorang anggota perang salib, yaitu Raymond of Aguelas. Apa dia kata? Hal ini benar-benar sungguh menakjubkan. Dan hari ini aku dapat melihat kepala-kepala orang Islam dicantas satu persatu. Dan ada di antara mereka yang dipanah bertubi-tubi sehingga berselerakkan jatuh orang-orang Muslim dari menara-menara yang tinggi. Bahkan ada di antara mereka yang dikumpulkan dan dibakar hidup-hidup. Dan waktu itu tumpukan, gondolan kepala-kepala manusia, tangan-tangan manusia, kaki-kaki manusia, sehingga menyukarkan kami untuk mencari jalan yang sebenar. Maksudnya sebelum ni nampak jalan, hak ni bukan jalan, tapi bila terlampau banyak mayat tu nak tahu mana jalan kita hak sebenar ni. Faham ke tak tu? Macam tu di luar tu jalan, hak ni biasa. Jadi terlampau banyak mayat sampai nak cari jalan tak jumpa. Bahkan dikatakan tempat yang kuil Sulaiman, hakai Sulaiman tu darah sampai ke buku lali, bahkan ada di bawah paras lutut. 2 hari saja mereka jarah, 2 hari saja mereka rata, hampir 40,000 Muslim mati terkorban. Juga sekali dengan manusia-manusia bangsa Turki dan Saraken. Ini yang pernah berlaku dalam sejarah. Mereka rampas Jerusalem dan mereka melakukan kezaliman dan penganiayaan ini. Sampailah 20 tahun kemudian, hampir-hampir 20 tahun, pada tahun 1118. 1118 ni barulah 2 ksatria daripada Perancis, Hugh de Payens dengan Godfrey de Saint-Omer, menubuhkan Knight Templar secara betul-betul dianggotai oleh 9 yang lain. Nah, mereka ni asalnya Knight Templar ni ialah tentera-tentera miskin yang percayakan Jesus Christ dan kuil Sulaiman. Tapi akhirnya sebab material tadi mereka jadi kaya. Mereka buat apa? Mereka kau untung melalui peziarah-peziarah Kristian yang datang daripada Eropah yang nak melawat bumi Palestin, terutama nak pergi dekat kuil ataupun haikal Sulaiman tadi. Jadi bila tanah ni mereka dah jarah, orang-orang Eropah boleh datang sesuka hati. Jadi penziarah-penziarah Kristian, terutama yang datang nak ziarah tempat ni, mereka buat satu sistem yang dipanggil credit and check. Hampir-hampir nak menyamai sistem perbankan sekarang. Dia start di sini dah. Kemudian mereka menjalankan urus niaga yang dikatakan pada awal abad-abad tu dikatakan kapitalis dah bermula dengan perniagaan berbasiskan bunga ataupun riba. Mereka jadi kaya serta-merta. Sebab yang dulu mereka bawa topeng iman Kristian, bawa simbol-simbol Kristian berupa-rupa salib dan krusade. Tetapi dalam hati mereka nak dapatkan keduniaan, kemewahan. Jadi akhirnya secara ringkas 1187 seorang pahlawan Islam datang ke sini bertempur dalam perang Hittin. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Kubur dia ada kat mana? Kubur dia tu sebelah masjid tadi lah.
Sebelah Masjid Dimas, Masjid Menara Putih itulah ada kubur Salahuddin juga, pahlawan Islam. 1187 perang, menang kita. Bila menang kita, mereka balik semula. Mereka balik, mereka pi kawasan Eropah. Hak ni pula jadi pening. Raja-raja Eropah nak menangani politik mereka. Mereka pula dah serang-serang gereja, mereka dah serang padri-padri, mereka dah serang kependetaan. Sebab mereka duduk di Jerusalem, mereka jumpa satu benda. Hak bawah kuil Sulaiman, hak zaman Nabi Sulaiman tu, buku-buku sihir. Hak inilah digambarkan harta dalam filem National Treasure, lakonan Nicolas Cage tu kan. Mereka dah bawa balik kitab-kitab sihir ni. Hak teras dia aliran Kabalah tadilah. Bentuk-bentuk ritual, okult dan penyembahan bagaimana nak berhubung dengan iblis, syaitan dan dajjal. Jadi akhirnya kerenah-kerenah mereka ni dapat dihidu oleh raja-raja di Eropah. Akhirnya atas campur tangan orang-orang terpenting 1307 Raja Perancis Philip de Bell mengumumkan penangkapan anggota-anggota Knight Templar ni. Gabung pula dengan Post Clement. Padri masuk serta, gereja masuk serta menyokong Raja Perancis tadi, maka ditangkaplah. Tangkap ramai. Lebih kurang selang 7 tahun kemudian 1314 Grand Master dia iaitu Jacques de Molay. Jacques de Molay ni dihukum. Lalu dia mati. Kemudian geng-geng hak lain ditangkap tu dibicarakan. Tapi proses pembicaraan ni kalau kita buka sebuah buku tulisan Nesta Ash Webster tu, Secret Society and Submersive apa conversion ke saya lupa. Dalam tu banyak penyataan-penyataan yang tak masuk akal. Sewaktu berlaku pendakwaan terhadap anggota-anggota yang masih belum dihukum tadi. Tapi walaupun demikian hakikatnya ada mereka yang berjaya lolos dan lari. Mereka berjaya lolos di bumi Eropah, lari di bumi Eropah, agak-agak nak pergi tempat mana paling selamat. Jadi sebelum berlaku 13-14 pada hukuman Jacques de Molay tadi, 13-12 mereka cari satu-satunya negara di bumi Eropah yang tidak percaya kepada gereja Katolik pada abad tu. Siapa? Negara mana? Satu-satunya negara yang tidak percaya kepada gereja Katolik ialah Skotlandia. Scotland. Mereka pergi ke Scotland, minta perlindungan. Siapa Raja Scotland masa tu? Robert de Bruce. Robert de Bruce lah lindungi mereka. Akhirnya mereka bergabung dengan siapa? Di sinilah start. Mereka nak bergabung dengan geng-geng hak datang daripada banjaran Kaukasia, banjaran Eurasia, hak keluar daripada tembok-tembok Zulkarnain. Hak keluar daripada tembok-tembok Zulkarnain dah keluar, mereka naik ke arah utara, kemudian mereka jadi orang-orang Viking. Kawasan negara-negara Skandinavia. Pernah dengar orang Viking? Pelaut-pelaut yang hebat. Lalu lama kelamaan mereka tukar sejarah di sini. Asal mereka bangsa lain, asal mereka Normandi dengan Celtic, tapi kemudian mereka tukar sejarah, mereka katakan mereka sebagai berbangsa Anglo-Saxon. Jadi bila mereka jadi Anglo-Saxon, mereka tinggal di tanah besar ni, mereka jadilah tukang-tukang batu, tukang-tukang pembina, bergabung pula dengan geng hak lari tadi, lalu terbentuklah Lodge Freemason yang pertama di dunia, Scottish Rite. Inilah secara rasmi barulah dikatakan Freemason benar-benar wujud. Tapi benda hak bawa tu hak zaman Namrus lagi, isi Kabalah dia. Sebab tu siapa yang jadi ahli Freemason, kalau setakat naik pangkat, dia boleh ditabalkan di mana-mana lodge seluruh dunia. Tapi bila dia dah masuk 33 degree, 33 tahap degree, dia perlu ditabalkan di Scotland untuk dapat PhD dia tu, PhD Freemason. Dan dia ada upacara salam, di belakang dia tu mesti ada gambar seorang budak. Gambar seorang budak pakai skirt pendek tu, skirt orang Scotland tu. Perlu apa gambaran budak di belakang? Perlu apa gambaran budak di belakang?
Sebab tahap third degree ni perlu melakukan pemujaan, dan hak dia puja tu hauskan apa? Hauskan darah-darah dalam watak tadi, hak duduk belakang. Watak kanak-kanak, watak budak-budak. Kenapa dulu kehilangan bayi, kehilangan kanak-kanak selalu dikaitkan dengan watikan, dan yang terlebih sadis selalu dikaitkan dengan istana Buckingham. Pernah tengok tak album Euthanasia, album kumpulan Megadeth, heavy metal? Gambar depan tu seorang makcik tua duduk tengah padan, duduk jemuk. Sepatut jemuk kain, jemuk baju, tapi dia duduk jemuk apa? Dia duduk jemuk baby dalam keadaan terbalik. Contoh, kepala baby duduk ke bawah, dia duduk ketik dekat pampers budak sepanjang tu. Kalau kita patut pakaian dan baju, tapi dia duduk ketik baby. Nampak tak apa yang Megadeth cuba tunjuk? Faham ke tak ni? Pening sikit pun tak apalah. Cuba faham, cuba hadam. Dia bermula di sini. Jadi start lah. Dia duduk di situ, Scottish Rite. Zaman Scottish Rite tu kita perlu faham. Tu zaman dia zaman penyatuan England tu. Zaman kalau kita tengok filem Braveheart, tahu tak filem Braveheart? Filem Braveheart, William Wallace, Mel Gibson tu. I am William Wallace. Zaman nak bersatunya Ireland, Scotland dan England. Akhirnya bila dah bersatu di bawah seorang raja, iaitu King Arthur. Pernah dengar tak dalam sejarah? King Arthur ni dia ada satu pedang dia nama apa? Excalibur kan. Ni round table pertama ni, sistem meja bulat. Sepah tu baru 2-3 hari ni meja bulat. Pernah tengok tak meja bulat sepah tu? Round table zaman King Arthur, zaman dia duk pegang pedang Excalibur lagi. Round table ni. Tapi penasihat dia tu paling penting. Tunjang paling penting penasihat King Arthur ialah seorang tua yang misteri, iaitu Merlin. Siapa Merlin tu? Merlin tu lah perlukan pengkajian. Seorang yang dikatakan berumur panjang, tak pernah mati-mati lagi. Dia hilang lagu tu je. Dia masuk dalam hutan, dia hibernation sekejap, dia keluar. Dia ada keperluan, dia masuk dalam hutan, dia hibernation sekejap, dia keluar. Ada setengah ulama contemporary berpendapat Merlin tu dah memang Dajjal. Untuk zaman tu lah. Jadi peninggalan Merlin hak kita boleh tengok hari ni di pergunungan kawasan tanah tinggi Salisbury tu. Hak ada batu yang disusun tu. Dia panggil Stonehenge. Tu tinggalan Merlin lah tu. Dia tu sebenar, kalau kita tengok, kalau dari sudut saintifik ada kata nak ukur ukuran matahari. Tapi yang lebih jauh, apa sumber yang ada bawah Stonehenge tu? Seorang pengkaji perempuan dari Amerika dah dapat detect ada benda di bawah kawasan batu di bawah Stonehenge tu. Kalau dia betul, memang dia ada terkaitan dengan satu hadis Nabi. Bila Ya'juj Ma'juj keluar, dia akan mencari sumber dia akan mendatangi sumber air. Okey. Tempat mana kita faham? Okey, tak apalah. Okey, sekarang nampak dah. Kalau kira abad ke-12 tu naik Templar lah sebagai pemula, tapi hak di gazet kita kira abad ke-18 lah. Lepas tu lah lodge ni berkembang. Ada di Amerika, ada tu situ, ada sini. Di Pulau Pinang tak ada kan lodge Freemason? Ada tak? Ada. Pulau Pinang pun ada lodge Freemason. Biasa lodge Freemason tu lantai dia macam papan dam tu. Hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Hitam putih tu apa? Kolaborasi, relate antara alam putih dan alam hitam. Maksudnya nak jadi kumpulan ni
Kita kena bersosialisasi dengan manusia, otomatik juga dengan alam hitam, mesti ada hubungan dengan setan dan iblis. Ingat. Hak biasa-biasa mungkin rasa tak ada apalah, hak kelas-kelas biasa, ahli biasa. Tapi hak dah peringkat tinggi, anda perlu lakukan ritual-ritual. Dan hari ini Freemason dah berkembang. Bergabung pula dengan Illuminati. Illuminati ni tang mana? Biasa keluarga diraja kan? Keluarga diraja banyak menganggotai Illuminati. Hak 13 keluarga itulah. Keluarga Astor, keluarga Bundy, keluarga Collins, keluarga Freeman, keluarga Kennedy, keluarga Onassis, keluarga Renault, keluarga Disney, keluarga Rockefeller, keluarga Rothschild, keluarga Wendun, keluarga Russell. Gabung pula dengan Merovingian, keluarga-keluarga diraja. Lah ni yang jadi teras paksi dan ketua kepada Merovingian dan 13 keluarga Illuminati siapa? Siapa yang jadi ketua Merovingian dan 13 keluarga Illuminati siapa? Ratu Elizabeth. Lepas tu bergabung pula dengan hak lain. Ada CFR, ada Trilateral Commission, ada Skull and Bone. Macam-macam nama lagi lah. Ada apa nak letak. Hak kecil-kecil tu, hak division dia. Tapi hak teras, ada pada Freemason, ada pada Illumination. Yang pasti kita nak suruh faham, benda ni lama dah. Agenda ni nak dibawa oleh siapa? Oleh Namrus lagi. Dulu dia dah nak buat OWG, One World Government. Dan hari ini dia buat dalam bentuk baru NWO, New World Order. Sebab apa mereka nak ratah sangat Baghdad? Pasal apa nak serang sangat Iraq? Mungkin ada kepentingan Saddam Hussein. Mungkin kata bak peluru berpandu, mungkin kata bak peluru tu, mungkin kata bak minyak, mungkin kata bak tu. Tapi ingat, ini bumi siapa? Ini bumi nenek moyang dia dulu. Tamadun Babylon ada di sini. Dan hari ini mereka menggunakan sistem-sistem nak menghancurkan. Setiap agama menghilangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dia. Sedar ke tak sedar, faham ke tak faham, perasan ke tak perasan, hari-hari kita sedang dikikis sekarang. Bagaimana bentuk dia? 8F. Tahu dah kan 8F? Tak payah cerita dah. Nombor 1, faith. Tahu faith? F-A-I-T-H. Dari sudut akidah, ringkas-ringkas. Lepas faith, dia akan dari sudut financing. Hak bank, hak riba, hak apa tu dari sudut keuangan. Yang ketiga, agak-agak sudut apa? Lepas pada kepercayaan, lepas pada bank. Biasa orang perempuan pakai lawa-lawa, pakai baju fashion. Fashion dia akan keluar macam-macam, kita pun pakailah juga macam-macam. Tak kira fashion apa. Yang keempat, food, makanan. Dia akan masuk melalui makanan. Hak syubhah pun ada, hak tak halal pun ada, hak haram pun ada. Jadi kita duk makan, kita duk sumbat dalam perut kita, kadang-kadang kita tak perasan tu tak halal, itu haram, hak ni syubhah, hak ni tak ketahuan. Antara lain ialah filem. Filem macam-macam, mereka serat, mereka punya benda-benda di bawah pengaruh minda bawah sedar. Kemudian ada fiction. Fiction ni dia nak bawa cerita alien lah, UFO. Dulu dia ada E.T. tahun 85 kan? E.T. 85 ke 70-an lah? Saya lupa. E.T. kan awal kepala kecil tu kan, duk cucuk tangan tu. Dia nak start dah. Maksudnya ada makhluk angkasa, ada alien hak boleh berhubung dengan manusia. Dan ada kabar alien ni nak serang dunia. UFO mari tu alien dah lah. Kita pun kesian kat alien dah. Waktu Nabi Adam ada dulu, Nabi Ibrahim ada, dia tak berasa nak turun pula ke bumi. Waktu Nabi-Nabi tak ada ni baru dia nak turun. Dekat kiamat pula tu baru nak turun.
Kurang-kurang zaman Nabi lah kenal Nabi-Nabi ke kenal Rasul-Rasul. Ni Nabi Muhammad dah mati lama dah, dekat nak kiamat baru alien rasa nak turun. Sebelum ni alien tak mau turun. Hakikatnya UFO tu siapa? UFO tu orang ke manusia? Sama juga orang ke manusia. UFO tu teknologi manusia, tu teknologi Jerman selepas Perang Dunia Kedua. Manusia tu manusia lah, campuran dengan makhluk-makhluk halus tu lah, jin ke iblis ke setan ke. Dia boleh buat. Setakat nak merupa tu iblis boleh buat. Hang merupa sat jadi muka lagu ni, perak-perak tangkap gambar. Hantu kita tengok macam-macam tak? Sebab tu kita boleh boh nama. Hantu langsui, muka lagu mana bang? Kita panggil langsui, hak ni Pontianak, hak ni hantu pisang, hak ni hantu galah, hak ni hantu bungkus, hantu tu, hak ni hantu ni, macam-macam. Bendanya hantu tu ada ke tak ada? Hantu tu tak ada, yang ada jin. Jadi bila panggil hantu, nama pula macam-macam. Sebab rupa-rupa tadi, alah setakat nak buat rupa macam muka alien tu, dia boleh sangat lah. Jadi kita ditipu. Keluarlah filem-filem berbentuk Misteri X-File. Orang tu kena culik, orang ni kena culik, kita pun tengok lah. Hakikatnya lama dah jin iblis ni. Dia masuk dari sudut fiction. Lepas tu dia masuk dari sudut kadang-kadang freedom, kebebasan. Dia marilah kok celah perempuan pula. Kebebasan, nak hak wanita. Wanita mesti sama dengan lelaki. Hak kami mesti disamaratakan. Lepas tu keluar pula LGBT. Tahu LGBT? L tu apa? Lesbian. G, gay. B, bisexual. T, transgender. Dia ada satu lagi kena tambah. Hak jenis rogo binatang. Dia ada satu lagi istilah, suka dengan binatang. Semua ni empat LGBT tu sekurang-kurang orang lagi, laki ke perempuan. Ni tengok lembu rasa nak buat dengan lembu, tengok ayam rasa nak buat dengan ayam. Kalau boleh tambah huruf yang kelima tu. Berlaku ke tak berlaku? Berlaku dah, lama dah. Mungkin tempat kita tu tak tahu dah nak kata tak, takut ada kes terpencil. Tapi kalau di Eropah, di kawasan-kawasan hak sudah biasa dengan perzinaan ni, memang dah banyak dah dengan binatang ni. Macam-macam, tak ada kerja dah. Hak perempuan duduk sorang-sorang, ambil belut ke ambil apa, bubuh. Tak ada kerja. Kadang-kadang kalau tak binatang, ambil apa? Ambil sayur-sayuran pun jadi tak? Buah timun pun jadi, buah terung pun jadi, tomato pun jadi, macam-macam, tak ada kerja. Jadi hak ni lah kita harapkan. Hak ni lah kita nak. Kita memang tak mau hak ni, tapi hak ni dah berlaku. Hak ni dah berlaku. CP baru pukul 10 dah. Boleh berhenti dulu tak? Boleh berhenti dulu tak? Kita sambung lain kali pula. Kalau Sungai Rau panggil lagi lah. Kalau panggil lagi kita mai. Walaupun ni first time, mari jauh ni. Saya mari daripada jauh. Bukan mudah. Relau tu ya. Sebelah tu ya, relau tu. Dan insya-Allah ni sebab dah pukul 10, mungkin dah kita nak semayang isyak dah apa. Setakat malam ni saya nak bagi yang base, saya nak bagi yang asas, saya nak bagi yang dasar. Nak suruh nampak dulu. Benda ni sumber dia, punca dia datang daripada mana sampai tertubuhnya pertubuhan ni. Dan kalau ada masa kita akan terang lagi, kalau ada kesempatan, hak Freemason zaman moden ni. Bagaimana bentuk, tata cara, pergerakan, agenda dan susunan. Susunan ni sebenarnya dah ada dalam Book and Chronicle. Nama-nama tadi tu mereka dah menggerakkan cara susunan piramid mereka. Atas tu siapa, yang kedua siapa, yang ketiga ke siapa, yang bawah sekali golongan slave. Slave tu siapa? Hamba lah. Biasa hamba tu siapa? Tak mau mengaku pun kena terima hakikat. Hamba tu ialah kita lah. Kita ada tengah kena ugut, kita ada tengah kena perah, kita ada tengah kena zalim, kita ada tengah anaya ni. Haduk bawah sekali. Haduk terima kemewahan, haduk terima untung, haduk terima duit hari-hari, golongan atas no. Golongan elit.
Golongan tu lah duk perah kita, duk zalim kita, duk anaya kita. Jadi mereka ada agenda, mereka ada susunan yang terancang. Jadi ada yang dizahirkan, ada yang tersembunyi. Kita nak suruh kenal Freemason tu bukan apa. Sebab kumpulan ni lah yang digelar kumpulan elit sekarang. Hadut tengah pegang dunia ni masih lagi keturunan yang sama. Keturunan siapa? Keturunan siapa? Keturunan siapa mereka ni? Tak berani nak jawab. Rothschild, susu galur dia, nasab dia, salah silah dia sampai pada siapa? Namrus. Hak baki lagi? Fir'aun. Golongan yang sama, kumpulan yang sama yang masih memerintah dunia dulu sampai sekarang. Fir'aun dah mati, tapi kefir'aunan tak pernah mati lagi. Namrus dah mati, kenamruzan pun tak pernah mati lagi. Kefir'aunan dan kenamruzan masih lagi memerintah dunia sampai hari ini.